Sekretariat Tetap MPEC melalui Job Center Brunei melaksanakan beberapa inisiatif dan program untuk memudahkan pasaran kerja yang inklusif dan progresif, membantu pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan serta membolehkan syarikat mengakses tenaga kerja yang diperlukan. Salah satu inisiatif tersebut, Expo Kerjaya yang dilancarkan pada 20 Oktober lalu. Berucap semasa pelancaran Expo tersebut, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, menyeru agar setiap pencari kerja perlu terus siap siaga dalam mencari peluang, meningkatkan tahap pembelajaran dan mengambil kursus-kursus tambahan bagi latihan semula dan melibatkan diri dalam latihan profesional. Ini kerana pendidikan dan pembangunan kemahiran adalah kunci utama dalam memastikan seseorang pencari kerja itu kekal kompetitif dan relevan dalam pasaran kerja masa kini yang dinamik dan sentiasa berubah dari semasa ke semasa. Bagi mencapai matlamat 1 Wawasan Brunei 2035, iaitu ke arah mempunyai rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya, individu haruslah terus mengembang luaskan potensi masing-masing dan meningkatkan kemahiran selaras dengan keperluan sektor-sektor ekonomi dan industri. Ini adalah supaya mereka akan menjadi tenaga kerja yang produktif dan menyumbang kepada perkembangan dan memajukan ekonomi di negara Brunei Darussalam. Lebih 1,000 peluang pekerjaan bagi anak tempatan ditawarkan semasa Expo Kerjaya 2023, termasuk 66 jawatan khusus bagi golongan OKU. Expo menarik lebih 3,600 pencari kerja, termasuk golongan orang kelainan upaya OKU, selama 4 hari ia diadakan. Dengan adanya peluang-peluang pekerjaan yang ditawarkan khusus untuk golongan OKU, ia setentunya merupakan satu langkah ke hadapan yang baik ke arah mewujudkan persekitaran kerja dan pembangunan negara yang inklusif dan progresif. Untuk orang OKU itu memudahkan diorang ini supaya diorang ini pun perlu mencari kerja untuk menyara kehidupan. Ia punya harapannya supaya dapat kena terimanya OKU ataupun OKP ini dapat diterimalah apa-apa saja kerajanya. Kira bukan lihat dari kekurangan tapi lihat dari diorang punya bakat. Banyaknya datang dari pusat bahagia. So diorang banyak mensupport je lah untuk mengapply di sini. So ibu bapa juga ada yang mensupport anak-anak diorang untuk mengapply. Expo dihasrat dapat meningkatkan kesedaran dan menggalakkan para majikan untuk sentiasa proaktif, bukan sahaja dalam menyediakan pekerjaan, malahan mewujudkan dasar pengambilan tenaga kerja lebih inklusif dan memberikan peluang saksama kepada semua golongan. Yang kemarin pasal yang diminati itu adalah setakat ini yang ada yang jerodong Pak bahagian ranger sebab berminat dengan exotic animal. We accept local to come into JP. Dengan adanya peluang-peluang pekerjaan di sini, diorang akan mendorkai lebih lagi pengalaman lah. Orang baru, diorang mindset diorang baru, so maybe boleh mengembangkan lagi lah kami punya company. Ya ada idea-idea baru lah. Jumlah perdagangan meningkat sebanyak 4% pada bulan Jun 2023 berbanding bulan Mei 2023. Ia disebabkan oleh peningkatan jumlah import sebanyak 37.4%. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya juga menyatakan jumlah ekspor menurun sebanyak 16.6%. Ekspor pada bulan Jun 2023 bernilai RM899 juta. Bahan api galian merupakan penyumbang utama ekspor negara Brunei Darussalam. 5 komoditi import utama pada bulan Jun 2023 adalah bahan api galian, diikuti jentera dan kelengkapan pengangkutan, barang-barang keluaran kilang, makanan dan bahan kimia. Sementara pasaran ekspor utama pada bulan Jun 2023, Republik Rakyat China diikuti Australia dan Singapura.
Komoditi ekspor terbesar ke negara-negara tersebut adalah bahan kimia dan bahan api galian. Sumbangan terbesar rakan dagangan import adalah dari Malaysia, diikuti Australia dan Kazakhstan. Laporan perangkaan perdagangan barangan antarabangsa bagi bulan Jun 2023 boleh didapati melalui laman sesawang di eps.mofe.gov.bn. Bank Baiduri dianugerahkan sebagai pemenang oleh Kewangan Global dalam Anugerah Tahunan Bank Terbaik Dunia 2023 Asia Pasifik. Majlis penganugerahan diadakan pada mesyuarat tahunan tabung kewangan antarabangsa IMF atau Bank Dunia di Marrakesh pada 14 Oktober lalu. Ini merupakan kemenangan kali ke-8 bank berkenaan. Dalam siaran akhbar yang dikeluarkan oleh Kewangan Global, keupayaan urus tadbir bank yang diperkukuh melalui pelaksanaan sistem pengurusan modal insan dan melalui inisiatif seperti Akademi Kepimpinan dan program bimbingan pemimpin baharu serta disokong oleh komitmen kepada kesihatan pekerja melayakkan Bank Baiduri sebagai pemenang. Anugerah ini turut menjadi standard kecemerlangan yang dipercayai untuk komuniti kewangan global. Peluang meneroka warisan budaya dan tradisi kulineri Brunei memberikan pengalaman yang menarik di samping dapat menghargai keindahan warisan tempatan. Diungkayahkan oleh Green Brunei di bawah projek Ristaan Abadi dengan sokongan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, 34 peserta termasuk kumpulan wanita dari Kampung Bolkiah A dan B mengadakan lawatan budaya dan kulineri yang bertujuan membolehkan pertukaran ilmu antara dua komuniti kampung. Tempat-tempat yang dikunjungi termasuk Suriname Enterprise, Makam Sultan Hassan dan Pusat Perkhidmatan Pelancongan Sri Tanjung MPK Sungai Bunga. Salah satu tarikan utama lawatan ialah demonstrasi pembuatan makanan seperti keropok udang, kuih sapit, penyaram dan ambuyat. Berkecimpung dalam bidang perniagaan secara dalam talian sejak tahun 2020, Dayang Nur Fitriani binti Mat Saleh, pemilik Dreamy.bn, pada mulanya menjual belun bukit bagi memperolehi pendapatan sampingan untuk memenuhi keperluan seharian. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kepelbagaian idea, kini Dayang Nur Fitriani mula memperluaskan lagi perniagaan dengan mengeluarkan produk baharu. Dreamy ni ia bermula sejak tahun 2020 lah. Masa tu kami masih mencuba bisnes perfume kereta ni. One day my mom ni ia cuba minta buatkan gubahan hadiah menggunakan bisnes perfume kami ni untuk dibagi ke arah sekolah tu. And then dapatlah satu idea, macam dapat inspirasi dari sana untuk mengubah hadiah-hadiah ni lah. Even my mom-in-law pun ia cuba encourage me juga by asking me untuk buat hadiah gubahan. And even katanya why not buat balon. So kami pun cuba buat balon. And dari sana tu juga my husband ni pun start juga dengan 3D printing. And since ia ada background juga dengan 3D printing ni pun kami cuba gabung bisnes ni. And now kami cuba buatlah bisnes kami tu digabung jadi boleh buat door gifts and also 3D printing inilah. Berkelulusan dalam bidang sarjana muda Sains dalam Kewangan Islam dari Universiti Sultan Syarif Ali Unisa pada tahun 2018, Dayang Nur Fitriani mengetahui perlunya keunikan atau kelainan bagi sesuatu produk untuk menarik minat pelanggan yang sedia ada dan baharu. Antara perkhidmatan ditawarkan ialah 3D printing bagi alat-alat sekolah dan perhiasan serta bukit untuk diberikan kepada mereka yang istimewa. Untuk menghasilkan produk yang berbeza, Dreamy.bn mengeluarkan produk terbaru iaitu buah tangan berupa beg mini dengan warna yang unik.
Pada masa ini, produk tersebut menerima sambutan menggalakkan. Kenapa saya memilih untuk membuat mini bag satu? Sebab ia mengikuti peredaran zaman lah. Menjadi trend masa ni juga sebab orang mencarilah benda-benda mini-mini ni. Dia semestinya bag juga. Tapi kami fokus bag ni sebab ia senang dibawa. Sebagai peniaga, Dayang Nur Fitriani juga tidak dapat lari daripada cabaran, tetapi dengan bantuan suami dan sokongan keluarga beliau, tidak henti-henti mencuba untuk menghasilkan produk yang terbaharu dalam masa yang singkat agar pelanggan tidak jemu. Pelanggan-pelanggan yang ingin membuat tempahan dengan jumlah yang banyak perlulah membuat tempahan lebih awal bagi memudahkan Dreamy.bn menyiapkannya. Now semakin banyaklah orang buat bisnes ni. So cara untuk kami mengatasinya, kita ni buat kelainan. Buat kelainan seperti buat combination 3D printing dengan gubahan bokeh ni. And door gifts kami pun ada keunikannya sendirilah. Kami ada plan kami lah untuk memperluaskan bisnes kami ini sendiri, iaitu dengan cara membuat physical kedai atau physical store. Kami juga ingin mencari lebih banyak target market yang barulah. Indah fokus kepada satu produk saja agar bisnes kami ini lebih berkembanglah. Satu lagi, kita ni mesti sentiasalah ikut perkembangan semasa dan Indah akan ketinggalan untuk mengikuti trend-trend pada masa terkini. Perlunya anak-anak muda pada masa ini tidak melepaskan peluang yang ada bagi sama-sama membangun ekonomi negara di samping mempelbagaikan lagi keluaran produk negara sendiri. Dayang Nur Fitriani berharap agar anak muda di luar sana rajin berusaha dan tidak berputus asa, berani menceburkan diri dalam apa jua bidang perniagaan kerana beliau percaya setiap usaha pasti ada ganjarannya. Saya melihat para belia pada masa ini, diorang ni sudah mula berjinak-jinak, banyaklah mula berjinak dengan membuat bisnes ini. So dengan adanya para belia ni mampu untuk membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan dapat menolong negeri kita ni lah dari segi ekonomi itu. Okey kah?